Hai, apa khabar Rin? Baik, Alhamdulillah. How are Oh, you? di mana ni? Oh, saya di rumah. Di mana? Saya baru balik daripada hospital petang tadi. Kan nak Oh, saya warded kan. okey. So, Uh, ah, ah, kat rumah sekarang. okey. So, Mm-mm. apa ni saya ingin ucapkan terima kasih kerana bersetuju untuk apa ni masuk dalam saya punya Zoom. I'm so happy kerana bersetuju. Okey, untuk pengetahuan semua, Rin adalah seorang usahawan daripada Kuantan dan menyumpakan seorang klien saya. Okey, secantik manis ni seorang klien saya. Okey, so boleh kenalkan diri Darin? Okay, hai. Nama saya Rin Mustafa, Rozairin tapi panggil Rin saja. Saya seorang usahawan bakery, business owner kepada bisnes kek lah dari Okey. Kuantan. Umur 34 tahun, ada anak 3 orang. Dan korang. So dia adalah seorang klien. So, Rin boleh cerita tak apa ni you punya kejaya, apa kejaya Rin? Kejaya Puan Rin apa dia? Kejaya. Okay, saya ada 2 bisnes sebenarnya. Satu Takaful Advisor, satu lagi bakery business lah. Saya ada bisnes bakery jual kek dengan partner saya 3 orang. Okey. 2 tu saja setakat ni. Okey, bakery kek lah, seorang kek. So ada yang cakap ni orang jual kek ni biasalah sentiasa bergelumang dengan tepung, sentiasa bergelumang dengan kastad, telur dan sebagainya kan. So Betul. betul tak kadang-kadang tu ataupun kena duduk dekat dalam kedai jual-jual makanan kadang-kadang tu. So apakah pasangan Puan Rin macam tu? Apakah apa? Sorry? Apa pandangan katanya kalau orang apa ni jual-jual masakan ni apa ni selalunya macam selekeh, macam orang macam uli tepung aja. Ada tak? Pernah tak kejadian macam tu? Ya, even saya sendiri pun sebelum ni macam tu. Sebab bila pilih baju nak pergi ke bake house, kita ada satu bake house lah tempat kita buat kek, jual kek semua. Memang kita akan pilih satu baju yang paling selesa. Dan biasanya baju paling selesa tu rupa dia idaklah cantik mana sebab kita nak dia longgar-longgar kan. So macam memang selekeh lah. Sampailah ada seorang kita ambil business coach, sampailah dia tegur. Tiap kali I datang bake house you, I tak tahu mana satu bibik, mana satu bos. Lepas tu rasa macam rasa macam kena tikam-tikam kat dada kan, malu. Macam tu lah. Kehidupan saya sebelum ni. So apakah masalah? So kenapakah Puan Rin perlukan dapat perkhidmatan IMAS? Masalah utama dia selain pada bibik tu. Apa masalah utama dia? Apa masalah you? Okay, masalah dia macam isu dia timbul bila kita orang bisnes kita orang dah start berkembang. So kita dah recruit ramai ejen-ejen bawahan kita. So kadang-kadang ejen yang datang ke bake house tu dia orang lagi melawa, lagi cantik daripada kita orang yang owner ni. So kadang-kadang rasa malu tau. Rasa tak boleh jadi ni kan. Segala kita nak inspire orang. Macam mana tu? Apa dia? Ejen lebih lawa pada owner macam mana tu? Itulah sebelum ni macam tak kisah sebab kita fikir macam alah aku nak jual kek je, tapi bila macam kita nak inspire orang, nak suruh orang berjaya, so kita macam tak boleh lah pakai selekeh. Tak ada orang nak rasa inspired dengan orang yang berpakaian selekeh. So dari situ dah timbul kesedaran saya kena berubah, kena rajin. Ada tak rasa macam rendah diri Puan Rin? Oh yes, of course. Kadang kan bila ejen ni selalunya bila diorang datang, dia nak bergambar dengan kita kan, nak selfie kan. So selalu menyorok. Nampak dah ejen datang lari masuk dalam bilik. Macam cakap Kak Rin tak ada So macam pakai tudung sarung, busuk kepamnya. Memang tak nak lah jumpa orang kalau boleh. Dan untuk pengetahuan semua, Puan Rin walaupun apa nama ni ada bakery, ada bisnes tapi dia bukanlah belajar bakery, betul ke tak? Betul. Dia adalah lulusan daripada UK, daripada mana? Daripada University of Wales kat UK. So University of Wales. Bila dia balik Malaysia, so dia kena kerja dekat dalam bidang
bidang bakery yang memerlukan you tahu lah bidang bakery dan sebagainya, walaupun buat marketing, buat admin dan sebagainya, tapi kadang tu tetap selekeh juga. So, first, mendapatkan perkhidmatan saya gitu. Saya datang pun dia, tapi saya best lah dengan Puan Rin dan juga partner lagi seorang iaitu Puan Iran. Nanti kita interview live lagi seorang tu. So guys, saya best dengan diorang cepat sangat tindakan. Fast action, fast result. Senang je. Dia kata nak dapatkan. Saya kata bila nak buat, dia terus bagi tarik. Macam itulah ciri-ciri orang yang berjaya. I dapat detect dah. Dia tak ada banyak fikir banyak-banyak, reply cepat dan sebagainya. Ciri orang very successful. So, apa yang saya bantu? Okay, first kali Mr. Hafiz tanya saya goal saya apa. So, bila saya fikir balik, goal saya nak tampil eksklusif dengan bila saya membawa peranan seorang business owner, saya nak inspire orang. So saya nak tampil eksklusif tapi at the same time approachable. So saya tak naklah nampak gah sangat sampai orang nak tegur pun takut. Saya tak nak macam tu. So Mr. Hafiz macam guide saya lah, oh kalau you nak macam tu, okay, this is image yang you perlu bawa. And then yang paling best yang saya rasa life changing is bila Mr. Hafiz bantu saya kenal warna saya. So daripada satu bakul tu, saya sebelum ni jenis yang macam kalau nak beli tudung, lawa pada orang tu saya akan beli. Nampak model pakai lawa, saya beli. So saya tak kisah warna apa. So satu bakul tu ada macam-macam warna. Jadinya Mr. Hafiz dah tolong sisihkan, setinggal yang warna yang sesuai dengan saya je. So senang, bila hari-hari, bila tengok bakul tu semua sesuai dengan saya. So saya happy lah, senang. And now bila nak membeli, saya tahu dah what colour yang saya kena beli. So dah ada ilmu lah kat situ. Colour lah. Your colour adalah warna apa? Warna pastel, warna tengah hari warna soft. Macam tu dong saya sekarang. I'm so happy dan saya memang nampak beza sangat bila you start pakai yang warna pastel putih tu. Memang lawa. Kan. Dia terus walaupun ibu 3 orang itu adalah cara. So waktu you dah start tahu warna yang sebenarnya, bagaimanakah dia ubah you punya selepas bagi mendapat perkhidmatan pada saya, bagaimanakah orang sekeliling react to your perubahan? Okay, my sister dengan my anak saudara ada masa Mr. Hafiz datang tu kan. So the next day tu bila I dress up ikut ilmu yang Mr. Hafiz ajar, I snap bagi gambar kat diorang macam, oh my god, worth sangat you ambil consultation tu because macam sekarang dah totally different. Now you dah pandai dah. So bila nak beli apa-apa, I dah tahu dah, okay, this is not my style, I cannot. This one I can. So my sister puji lah. Dulu my sister selalu stress dengan I, dia selalu panggil I comot. Macam tolonglah jangan comot, tolonglah jangan comot sangat. Sekarang dia sangat happy lah. Rasa confident tak, Puan Rin? Rasa confident tak sekarang? Oh, of course rasa confident untuk bergaya. Sebelum ni kalau Mr. Hafiz tengok baju-baju saya cantik-cantik je kan, tapi saya tak pandai mix and match. Betul, baju dia memang cantik dan baju mahal, nampak mahal. Mahal tudung dia, yang penting bila aku ambil, bila saya ambil aja semua tudung mahal. Dia tak kena buat. Tapi dia tak tahu mix and match. Bila tahu mix and match, barulah nampak beza dia. Ingat kita buat dekat rumah. Saya pergi rumah dia kan untuk mix and match kan dia. So memang saya pun gembira dapat mix and match kan. So maknanya berbanding dengan suami. Suami kata apa? Suami senyum je lah. Suami saya tak ada banyak kisah sebab bila saya pakai semua dia kata cantik. Itu masalahnya. Baju bunga, tudung bunga dah macam kain lansir bergerak pun dia kata cantik. Dulu tak pandai mix and match. So saya main taram je, warna main taram, design main taram. Sekarang dah pandai mix and match, rasa confident lah. Dulu saya tahu saya punya gaya ni tak kena, tapi saya tak tahu macam mana nak buat. Tak ada ilmu dan tak tahu macam mana. Saya tahu je gaya saya serba tak kena. Dah beli mahal pun tak kena juga. Apa masalah ni? Hari tu kita shopping pun bukan dekat KL sebab PKP. Saya tak pergi KL sebab saya dah hanya dapat kebenaran pergi ke Kuantan. Kita shopping ke Kuantan. Banyak gila kita dapat kat Kuantan. Dia tak dekat Pak Sen. Dekat Pak Sen je. Tak sangka. Macam betul ke tak? Saya tak sangka. Satu lawa, oh I'm so happy dapat baju tu. Dapat juga saya beli baju yang ada belt gitu hari tu.
Nanti I pakai snap bagi kat you. So itu yang so saya nak tahu bagaimanakah image meningkatkan mutu kerjaya Puan Rin? Macam mana meningkatkan mutu kerjaya? Okay, first I upload gambar yang after DQ carry kan, I dapat 100 lebih likes dekat Instagram. Kalau tak sebelum ni sendu 1-2 like je, kadang-kadang tak ada like langsung. So gambar yang I pakai pastel, the whole thing pastel tu dapat 100 lebih likes. So ramai ejen-ejen I macam pujilah, macam wow, makin cantik sekarang. Wah, I pun nak beli rantai macam tu jugalah lawannya. Macam tu. Ada yang PM lagi. Tahu harga tak lagi tahu, dia diam. Tak boleh. Tahu mahal murah, nak tahu kena ikut beli rantai mutiara dekat sana. Maknanya lebih confident, maknanya tahu dah, I'm sure selepas ramai orang dah tengok you sebagai founder, you sebagai pemilik dah berlawa macam tu, I'm sure satu hari nanti mereka jadi terinspirasi. Bila terinspirasi, ramai dah nak beli, nak jadi you punya agent, betul tak, insyaAllah? InsyaAllah, amin. Saya nak tahu apakah pesanan kepada mereka yang masih tercari-cari apakah image yang sebenarnya? Okay, pesanan saya dalam apa jua perkara yang kita nak lakukan, memang kena ada ilmu. Hatta nak pilih baju, nak pakai tudung pun kena ada ilmu. Sebab kalau tak ada ilmu memang, bila ada ilmu, memang confident level kita memang akan meningkat. Sebab kita tahu apa yang kita pakai tu benda yang betul. Kau tak sebelum ni pakai baju dah mahal, tudung dah mahal, tapi bila nak ambil gambar segan-segan, nak keluar segan-segan sebab tak yakin. Bila ada ilmu, saya rasa yakin. So tolonglah cari ilmu dan saya sangat puas hati dengan cara Mr. Hafiz Cute Carry kan saya. Saya seronok sangat and thank you so much. Sampai mati saya ingat, insyaAllah. Dapat orang kata seorang klien yang sangat orang kata positif, daripada saya pakai positif aja berjalan ke ECN, dia ikut je apa saya kata. Inilah hasilnya. Terima kasih diucapkan. Sama-sama, thank you too. Bye. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Bye.